Hai, saya Otis. Selamat datang ke YouTube channel saya. Untuk video kali ini aku akan kongsikan sedikit apa yang aku dah baca tentang Zodiac by Romina Russell. Secara keseluruhannya, sebelum tu kalau korang nak baca buku ni, korang kena pergi zodiacbooks.com supaya dekat situ korang boleh nampak peta. Tajuk pun pasal zodiak. Tahu zodiak ada 12 zodiak. Jadi 12 zodiak ni sebenarnya ada 12 planet lah dekat angkasa lepas sana. Jadi macam aku tak tahulah ni kira dystopian ke apa ke, sebab dia ada mention tau manusia sebenarnya daripada bumi, lepas tu berhijrah ke planet-planet mengikut personality masing-masing. Yang ke-13 tu sebenarnya dia macam penduduk tu macam ada buat sesuatu yang membuatkan diorang macam ditendang daripada zodiak, bring disgrace kepada diorang punya zodiak lah, dan dilupakan. Maju moden orang anggap dia macam satu mitos, dan bila mitos ni diorang ada kadang-kadang lah cerita rakyat ataupun sajak-sajak puisi macam tu lah. Jadi setiap planet yang ada kat sini semua ada jalan cerita ataupun puisi masing-masing berkenaan the 13 house tu. Mak Grace ni dia dah dididik, dah diajar oleh mak dia macam-macam benda daripada dia sejak kecil lagi. Macam mana nak tilik bintang, macam mana nak tengok tu, macam mana nak tengok ni. Jadi dia jadi ada, aku tak tahu sama ni dia memang gifted ataupun dia memang genius. Apa yang aku faham, ephemeris tu dia macam kita punya alam maya. Pada ephemeris tu dia boleh tengok semua planet dengan ada apa yang akan jadi. Guna satu alat, dia tu wave, sama dia kalau macam Cancer dia macam kerang tau, dia macam Totally Spice punya device tu, macam tenet buka, lepas tu hologram keluar macam tu. Tapi si Roma Grace dia macam tak perlukan wave pun dia boleh nampak, dia boleh guna ephemeris tu dengan macam tu, faham tak? Satu hari dia nampak ada dark matter cuba macam mendekati planet-planet yang ada dekat universe itu. Antaranya adalah Leo dengan Virgo, tak silap aku lah. Dia tengah buat, dia dekat academy dekat salah satu bulan di Cancer. Dia tengah nak buat gig macam konsert macam tu lah, persembahan, tak silap aku. Tiba-tiba diorang punya bulan clash, berlanggar antara satu sama lain dan menyebabkan banyak kematian berlaku. An explosion happen. Bayangkan tiba-tiba planet kau dengan planet lain berlanggar, apa jadi? Macam tu. Setiap planet ni ada guardian masing-masing tau. Dia macam dia punya ketua lah. Guardian Cancer mati. Jadi bila guardian Cancer mati, diorang kena lantik seorang untuk jadi guardian yang baru. Kan dia punya profesor dan lain-lain tu macam tahu yang Roma Grace ni macam ada bakat yang boleh dia jadi mother of Cancer. Ini dalam pada masa yang sama tu dia masih nampak dark matter tu mendekati Leo. Aku tak tahu Gemini atau Leo, dan terus dia akan nak pergi ke Virgo. Bila dia cuba bagi tahu dia punya profesor tadi tu, dia punya penasihat, dia tak percaya. Sebab dia dah veteran, dia cakap mustahil lah, tu semua mitos, tak ada lagi dah. Untuk selamatkan Gemini dengan Ophiuchus, untuk selamatkan Gemini dengan Virgo, si Roma Grace dengan Matthias, dia punya penasihat, senyap-senyap pergi planet tu dan bagi tahulah apa semua. Tapi bila sampai Gemini kan dia macam punya, kalau kita baca zodiak tu lah, okay, kita tengok dan baca, dia macam perwatakan dia macam happy go lucky, macam huha-huha, macam budak-budak sikit macam tu. Jadi bila dia orang sampai Gemini, ramai budak-budak tapi sebenarnya bukan budak-budak pun. Diorang umur dah beratus-ratus pun sebenarnya. Tapi dia punya appearance macam muda, macam budak-budak, macam ha macam tu. Dan dia sampai Gemini ada twins. Aku tak ingat nama dia. Tapi diorang pun tak percaya dekat Rose sebab diorang lagilah dah beratus tahun hidup tak pernah jumpa pun Ophiuchus. Kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Rose kata korang kena buat persediaan. Please do something macam tu. Jadi diorang pun pergi Virgo pula untuk bagi tahu dekat Virgo sebab dark matter tu dah nak menghampiri Virgo. So sampai Virgo pula, korang akan nampak dia punya perwatakan orang-orang yang zodiak dengan Virgo ni sangat-sangat macam elegan, macam watak-watak seorang ketua. Dalam masa Ro dia dekat Virgo kan, tiba-tiba Virgo kena serang.
Jadi diorang balik pergi Cancer. Bila pergi Cancer tak salah aku, diorang cuba kumpul senior orang-orang yang tua lah. Macam dia cuba buat macam satu meeting, Guardian semua planet ni kena bersatu padu untuk lawan Ophiuchus. Malangnya tak ada siapa percaya. Weh, budak 16-17 tahun, kau umur dah 60-70, kau percaya ke budak-budak muda nak bercakap? Tak kan? Macam kau akan cakap, Roma, kau ni terlampau banyak tengok drama ni, tu sebab kau jadi macam ni. Faham tak? Dia jadi macam tu lah. Sampailah diorang kena serang lagi sekali. Diorang bersetuju untuk tolong Ro untuk lawan si Ophiuchus. Tapi malangnya diorang tak dapat juga lawan si Ophiuchus tu. Sebab Ophiuchus tu dia macam asap hitam macam tu, macam lembaga hitam macam tu je. Diorang tak dapat nak tembak dia. Apa yang aku suka pasal buku ni, satu sebab dia punya world building. Dan korang kena, kalau aku kan, bila aku dah penat, mengantuk ke, aku takkan baca buku ni. Sebab aku dah tak faham dan aku tak boleh bayangkan apa yang jadi. Sebab dia sangat-sangat high science fiction weh, dengan dia punya teknologi, dengan dia punya description apa semua. Kalau kau penat, bagi aku lah. Bagi aku, kalau aku penat, aku tak boleh fokus, aku tak boleh baca. Sebab tu aku ambil masa lama baca buku ni. Aku baca buku ni daripada hujung bulan 11. Bulan 12 aku terpaksa stop sekejap sebab aku ada aktiviti. Lepas tu aku sambung balik baca bulan 1. Satu aku suka dia punya watak utama, Roma Grace. Apa yang aku perasan, kalau dah watak penulis Romina Garber ataupun Romina Russell ni, dia punya watak utama perempuan. Dan watak utama dia ni sangat-sangat, diorang macam sangat-sangat berani, sangat-sangat nak buat something lah, macam nak ubah something. Kalau kau baca Lobby Zona, kau akan okay. Dia macam tu lah. Ni macam perempuan pun boleh buat sesuatu. Dia ada masalah. Watak utama tu macam kena takut, risau, tapi diorang tak gelabah lama-lama. Diorang akan cuba cari jalan penyelesaian. Oh, dalam ni pun ada love interest juga antara cinta tiga segi weh. Tiga segi. Antara Roma, Matthias dengan Hyacin. Tapi si Roma, ni je aku tak suka Roma ni. Roma ni, dia daripada dulu dah suka Matthias. Tapi bila dia jumpa Matthias ni macam, watak dia macam bland tau. Dia macam tak ada perasaan. Faham tak? Geram betul. Dan si Roma ni pula, si Ro, bila dia dah tahu perangai si Matthias macam tu, dia macam tiba-tiba macam turn off. Dan bila dia jumpa Hyacin ni pula, tiba-tiba suka si Hyacin lah pula. Lepas tu bila macam tu dah tersuka si Hyacin pun suka dia. Dalam pada masa yang sama dia macam ragu-ragu, aku suka Hyacin ke aku suka Matthias. Aku macam perempuan ni, kau pilih satu je lah. Macam tu, faham tak? Geram aku. Dia ada 4 buah buku, tapi aku takut gila nak baca buku 2 sebab dia punya ending, salah satu watak tu kenapa jadi macam tu, sebab si degil tau si Roma ni. Watak tu kata don't, tunggu dulu, kita settlekan gini, guna cara ni. Tapi dia tak nak, dia degil, dia ikut kepala dia je. Last ayo. Tu satu lah aku tak suka watak dia. Satu sebab love line tu, satu sebab dia degil. Aku macam, bro, kenapa kau buat macam ni? Macam tu. Ya. Terima kasih kerana sudi menonton video ni. Bye.